Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Man masuk kejap aja. Asalkan tiap-tiap hari ada Cik Man masuk walaupun sekejap. Jadi Cik Man ambil soalan, terus ambil soalan. Dalam 5 minit lepas tu Cik Man out dah. Sebab memang kena berehat. Cik Man masuk sekejap aja. Terus kepada soalan. Okey, terus kepada soalan. Cik Man habis witir sebelum pukul 9. Sebelum pukul 9 Cik Man habis witir. Okey, terus kepada soalan. Terus soalan-soalan sebab Cik Man nak keluar dah. Terus soalan. Waalaikumsalam Mirul, lama tak jumpa. Azwan Satar, apa khabar Wan? Terus kepada soalan. Macam mana nak cerita salam? Terus kepada soalan fiqh, hukum hakam. Kalau ada. Okey, jangan buang masa. Terus kepada soalan. Soalan. Tak ada Cik Man keluar dulu. Allah. Terus kepada soalan. Sihat Alhamdulillah. Boleh ke zakat fitrah dibayar oleh anak perempuan? Tak ada masalah. Yang penting bayar itu penanggungan kepada perkepala. Tapi wajib ke atas inilah suami ataupun bapa yang dia ada orang-orang di bawahnya yang dia tanggung nafkah. Tapi kalau tiba-tiba anak bongsu ada duit lebih ke orang dapat duit apa hadiah apa-apa tiba-tiba dia nak bayar untuk semua, tak ada masalah. Sebab zakat fitrah ni dia perkepala. Dia bukan berdasarkan harta masing-masing. Apa hukum kalau solat tak tengok sejadah? Solat tak, yang penting dalam solat itu pandangan yang menyebabkan kita khusyuk. Ada yang kata kalau solat tutup mata tu makruh, tapi kalau dengan tutup mata lebih khusyuk maka dibolehkan. Sebab kadang-kadang kalau kita buka mata tengok gambar dekat sejadah tu mengganggu kita, ataupun gambar dekat dinding tu mungkin mengganggu kita. So tutup mata tu lebih khusyuk maka dibolehkan. Zakat fitrah boleh dibayar negeri asal. Zakat fitrah boleh dibayar di negeri kita bekerja ataupun di kampung kita. Tapi yang lebih afdalnya di tempat kita bekerja. Bayar fidyah kena akad ke? Akad tu penyerahan tu. Nak bercakap tak bercakap itu tak itu perbezaan pendapat. Yang penting kedua-dua belah pihak faham, amil faham yang kita bayar tu bukan bayar duit kutu, memang duit zakat fitrah, dan kita pun memang faham yang kita nak bayar tu dekat amil, bukan dekat alung. Okey, Cik Man, saya nak tanya macam mana kita nak tahu kita dah berjaya untuk iman kita. Kita kekal semayang, jaga solat, kemudian selalu beristighfar, memperbaiki hubungan dan suka benda-benda yang baik-baik. Betul ke kalau dah witir tak boleh sunat lain? Lepas witir boleh buat sunat lain. Cuma buat yang dua genap. Tak boleh dua kali witir dalam satu malam. Tarawih bagus 8 ke 21 rakaat. Itu pilihan masing-masing. Nabi tidak pernah mengkhususkan mana yang afdal. Yang penting kau khusyuk. Lepas tu kalau bawa sikit rakaat baca ayat panjang. Kalau rakaat banyak boleh bawa ayat yang sikit. Ustaz pun waktu kecil tak tutup aurat? Boleh. Tapi sebaik-baiknya tak payahlah sebab tak ada faedah. Ustaz, kalau kita panas boleh ke kumur-kumur waktu puasa? Boleh. Tapi jangan telan. Hati-hati. Kalau kita tertinggal solat 2 rakaat, terawih tu, and kita niat terawih masa witir, tak ada masalah. Kita tambah je lah. Mana ada istilah tertinggal, boleh buat sendiri. Azwan, berdosa tak kalau sebagai anak kita tegur orang tua atau ingat, oh terima kasih Kak. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Terima kasih Kak. Azwan, boleh tegur mak dengan ayah, tapi dengan cara yang baik. Kalau zakat online kira bayar dan niat zakat fitrah. Yes, zakat online tu memang dah dibuat untuk zakat online. Apps tu memang dibuat untuk zakat fitrah. Dah niat lah tu. Kau masuk, kau tekan tu memang untuk zakat fitrah niat kau. Daus Batia. Okey. Kalau batuk kencing, ini diambil hukum sulusil baul. Maknanya memang kencing dia tak tus kan. So dia hanya boleh ambil semayang ketika dah masuk waktu. Lepas tu pakai panty liner, and then pakai pakaian. Lepas tu apa yang keluar semasa semayang dimaafkan Daus. Kita panggil umumul balwa, perkara yang suka dielakkan. Kenapa bang? Ustaz, tolong makan mangga ke? Rambutan. Bismillah.
Boleh ke isteri tolong bayar zakat sekiranya suami tak mampu? Boleh. Sebab zakat per kepala. Engkau nak bayar zakat untuk Cik Man pun boleh. Sanggul tinggi apa hukumnya? Tak silap saya haram. Okey. Perempuan yang rambut dia panjang, dia kena ikat. Kalau dia lepaskan mungkin nanti nampak berterabur sampai traffic light. Jadi dia pergi ikat tu memang nampaklah gelembung. Jadi gelembung tu memang terpaksa ada, tak ada masalah. Tapi kalau perempuan tu tak ada gelembung, dia beli baruka, dia beli rambut palsu, dia beli alat-alat supaya nampak dia dah macam predator tu, maka hukumnya haram sebab tujuannya memang untuk menampakkan perhiasan pada orang lain. Bonggol unta. So perempuan yang ada bonggol unta dalam hadis tu, faham maksud dia berbeza. Adakah yang dilaknat tu kerana ada bonggol unta ataupun yang dia pakai seksi? Apa itu bonggol unta? Okey, Dek. Okey. Tak beli serkup tu lah Ustaz. Apa dia? Sekarang ada serkup yang tu. Akak faham tak? Perempuan yang rambut panjang, dia mesti ada benda. Tak. Bukan perempuan rambut panjang. Dengarlah kau cakap tak habis. Nantilah dulu. Saya dah terangkan tadi. Sekarang orang perempuan dia ada pesen serkup yang siap ada. Ya, itulah yang saya dah cakap tadi. Dah maknanya dia beli alat tu. Padahal kalau tak pakai benda tu, alat. tak kira lah. Okey, itu sebahagian daripada kepala dia. Tu sebahagian daripada kepala dia tak? Bukan. Dah. Bismillah. Kak, air kosong tak? Ambil sendiri jalan. Kalau bertekak dengan perempuan, aku kena jadi macam tu. Aku belajar ni daripada beberapa orang perempuan lah. Membebel, lepas tu nak menang. Okey. Andai. Kak dah ambil tadi yang resepi Rizalman tadi kan? Dah. Bismillah. Ustazah Ambon, semua kenal Kak. Tak lah yang kicau. Bismillah. Pasal mulut tu. Dah gaduh dengan orang, lepas tu minta air. Itu memang Cik Man kau gitu. Waalaikumsalam. Okey. Ustaz kali suap bismillah Cik Man. Ustaz kalau tak tarawih boleh? Boleh, Dek. Boleh je. Benda tu sunat tapi rugilah. Itulah ruang kita untuk mengumpul pahala. Ya? Tarawih tu buat dengan khusyuk. Jangan cepat-cepat sangat. Ni pukul 9 dah habis. Buatlah sampai pukul 10, pukul 11. Boleh. Kalau tak tarawih boleh. Tapi sebaik-baiknya tarawih. Itu yang dituntut. Nak tengok muka Ustazah Ambon boleh tak? Kak. Oh Kak, nak tengok muka Ustazah Ambon. Dia orang tapi tak boleh, IG dia tutup. Ustazah Ambon tak kasih. Tak tahulah. Cik Man, gosok gigi boleh kan bulan puasa? Boleh, Dek. Jangan telan je, bros. Ya Allah, dia kata rambut aku dah macam durian. Rambutan. Jangan menghina makhluk ciptaan Tuhan. Hidayah Amin. Ustazah Embun yang kirim salam kat Rizalman tu kan? Dia minat. Bila dia tengok Rizalman apa susun pinggan mangkuk, ya Allah menggigil-gigil dia. Ada susu bunga mangkuk pula orang minat dia daripada awal mula lagi sebelum dia dalam kopi. Jangan buat fitnah. Tengah tengok pun perempuan Datuk Zaman power masak Cik Man. Kalau baca Quran tak ambil wuduk boleh? Kalau pegang mushaf wajib ambil wuduk. Kalau baca hafalan tu tak ada masalah, tapi sebaik-baiknya berwuduk. Alamak, makan mangga sebab mas bocor ke? La ilaha illallah. Tak baik. Engkau jangan nak kait-kaitkan, nak sindir-sindir turul-turul orang Makan mangga. No. Tak ada dalam IG lah Cik Man, tak boleh ada sindir, troll individu-individu tertentu. Tak suka, tak nak. Tak nak ada sebarang mengumpat-mengumpat orang. Kalau air liur macam berubah rasa macam mana? Tak ada masalah. Itu bukannya kita dapat kawal. Bros gigi, kita gosok gigi, lepas kita ludah betul-betul tu, kita kumuh, kita buang ludah semua, masih ada lagi perasa Colgate ataupun Mukmin ke, siwak, sugi ke. So, dimaafkan. Benda tu bukannya kita mampu uruskan. Takkan kau nak potong pula mulut kau.
Cik Man, kalau tarawih seorang-seorang kan, nak Cik Man bila nak mula baca kunut nazilah? Oh, bacaan kunut tu kalau mazhab Hanafi setiap malam, dik. Kalau kita ni kan mazhab Syafi'i di Malaysia ni kan malam ke-15 tu, pertengahan Ramadan. Teliuknya tengok makan mangga tu. Cik Man, kirim salam saya kat Ustazah Ambon. Bakiri kak. Mr. Putra, yes. Doa iftitah banyak riwayat. Kalau terlepas sahur boleh puasa ke? Sahur sunat, yang penting kau berniat. Boleh puasa. Ustaz, kalau solat tarawih, seorang-seorang, suara kita dengar sikit boleh ke? Boleh, yang penting kau keluarkan suara. Wajib tak bayar zakat setiap imbuhan yang kita dapat? Contoh bonus. Kumpulkan semua. Hadiah, rezeki terpijak, bonus, apa semua tu. Itu semua adalah zakat pendapatan. Gabungkan semua. Kalau tak baca kunut tu boleh ke Cik Man? Boleh, kunut sunat. Cik Man raya mana tahu ni? Raya di perantauan je, tak dapat balik kampung. Kan tak boleh nak apa ni. Lan kata tupat kat Cik Man. Sedih Cik Man. Oh, ini rumah Ustaz Zambon ni. Cik Man, kalau dah azan subuh, tapi kita masih minum, kira batal tak Cik Man? Batal lah kalau kita dah yakin masuk waktu. Ada ke zakat barang kemas wanita? Zakat barang kemas, zakat ada. Zakat emas, barang kemas tu buat daripada emas, perak. Cik Man, kalau telan kahak tengah puasa batal ke? Telan kahak tak batal. Dia tengok kalau kahak tu dah keluar kat pipi kau ambil, batal lah. Tapi kalau dia ada dekat kerongkong ni ataupun dalam mulut tu, kalau kerongkong ni memang kita tak boleh nak tolak ke apa semua nak keluarkan, so kita telan tak batal. Cuma ulama' berbeza pendapat, kalau dah sampai dekat dalam mulut ni, kawasan mulut sebelum dia keluar ke bibir, so batal ke tak batal? Sebab benda tu boleh buang. Kotor lah kalau kita telan. Cik Man makan apa tak mengajak pun. Ustaz, kalau A korek hidung B, siapa yang makruh? Tak ada makruh. Kalau dengan izin suami korek hidung isteri, tak ada masalah. Itu tanda romantik kasih sayang. Cik Man boleh ke warnakan rambut dengan inai yang ada logo halal? Boleh. Apa pendapat Cik Man guna beras bukan duit? Terpulang. Tapi kita yang praktikal, asalnya memang mazhab Syafi'i begitu. Cuma kita praktikal dekat sini, orang perlukan duit. Lebih memudahkan kerja. So kita kena ikut sajalah apa yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahat. Sebarang arahan ataupun tindakan pemimpin ke atas rakyat, maknanya pemimpin dah setkan bayar zakat fitrah dengan duit, itu berkait rapat ataupun terikat dengan kepentingan rakyat. Mungkin sekarang ni orang perlukan duit daripada beras, orang miskin perlukan duit, jadi kita bayar pakai duit. Itu lebih memudahkan pengurusan pusat zakat. Cik Man, bolehkah kita namakan anak kita dengan sebutan contohnya Noh? Kalau maksudnya betul, tak ada masalah. Sebab yang penting sunnahnya nama ni membawa maksud yang betul. Walaupun dulu dia Cina, nama dia Siulin, kemudian dia kembali kepada Islam. So Siulin tu tak payahlah tukar kiah, memang still Siulin je lah. Kalau embun ada makna tak? Embun ada makna ke? Ada yang makna embun. So maknanya kalau ada makna bolehlah pakai. Ayah mana-mana itu dah memang bahasa Melayu. Kita Melayu, tak ada Arab. Azman Arab. Salam, kalau kita berus gigi, kita tertelan air kumur ke dalam kerongkong. Tak apa. Benda-benda yang dia takkan didosakan, dihukumkan sebagai dosa. Kau jangan. Allah. Akak dah kenapa? Kenapa kak? Jangan zalim kucing ya, Puan Embun. Okay. Cik Man, kalau korek telinga batal tak? Korek telinga tak batal. Cik Man, kalau kita ada hutang dengan orang 20 tahun, lepas tu nak bayar macam mana? Carilah orang dia manspek, cari orang dia, cari ahli keluarga dia. Kalau khatam Quran mesti membaca. In case kalau mendengar ayat Quran tapi tak merujuk, itu tak dikira khatam. Khatam tu baca. Khatam tu baca. Kalau dia dengar tu dia dapat pahala, tapi tak dinamakan khatam, tapi dapatlah pahala. Kalau kita solat guna cekak rambut, sah tak? Dia jangan ada sebarang pengikatan rambut. Ini bagi lelaki. Merosakkan harta benda ni, takkan tak boleh.
boleh potong kukunya. Dia pro kontra situ sebab kita pertama menafikan fitrah. Yang kedua, kita boleh elakkan dia merosak dengan kita kurung dia di tempat yang agak luas. So sebab Kita buat tak ada maksudnya akak beli sangka. sangka kurung juga. Nanti semua alasan nak dibuat ke atas kucing. Mandulkan kucing, lepas tu potong kukunya. Kurung tak boleh. Tak bebas. Macam burung-burung bebas. Bila kurungkan dia tu dengan pasangan dia. Ya, apa? Ahli majlis fatwa, kurungkan. Cik Man, kalau bayar zakat untuk bukan darah daging boleh. Cik Man, apa hukumnya tidak tetapi tepati janji salah satu daripada sifat munafik. Swab test tak batal puasa. Okey, Cik Man, kalau celah-celah gigi ada daging, lepas tu termakan time solat, tak batal. Cik Man, dosa tak tonton anime? Tonton anime ni tengoklah, jangan mendatangkan syahwat, nafsu apa semua. Sedang berpuasa nak ambil ujian swab COVID, tak batal. Ujian COVID-19 tak batal puasa. Boleh lah asap kuku dia. Potong kuku dia. Habis jahanam semua pusing. Cik Man, boleh tak saya beli wais suku? Duit engkau lah, apalah engkau ni, la ilaha illallah karang. Okey, Cik Man rasa cukup setakat itu. Yang penting Cik Man ada masuk untuk bertemu dengan netizen. Okey? Jumpa lagi esok insya-Allah. Cik Man akan buat live. Malam raya pertama Cik Man akan buat live. Okey? Jangan risau. Insya-Allah. Sampai kau dah jemu dengan aku. Sampai kau orang mengharapkan janganlah Cik Man buat live lagi. Selagi Cik Man bernyawa. Okey, insya-Allah doakan. Ini plan tapi tak pasti. Cik Man akan keluarkan kurta juga untuk raya haji dan cuba juga untuk keluarkan kurta tanpa dibatasi dengan waktu dan musim tertentu, dan Cik Man akan keluarkan kurta untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak. Okey. So sesiapa yang penonton-penonton Salam Squad, Cik Man akan keluarkan kurta untuk kanak-kanak. And then perempuan ni Cik Man tak pasti sama ada baju kurung ataupun jubah. Sebab kalau Cik Man keluarkan baju kurung, takut nanti Kang terikut bentuk badan. Baju kurung untuk badan ada pisah lah. Baju kurung ada pisah. Saya tak nak yang jenis yang macam ni tu. Jangan macam tu, baju kurung yang berpisah. Kan ada bentuk badan. Baju kurung tu lagi tutup aurat daripada jubah. Aduh. Wan, Dak Iwan apa khabar? Tapi hari tu yang gunting rambut abang hari tu, yang gunting rambut Cik Man hari tu, budak datang ke rumah. Sebab dia memang orang kampung sini. So Cik Man tak pergi kedai gunting. Cik Man antara orang yang patuh PKP. Sampailah sekarang ni, dah boleh keluar, barulah keluar. Dah pergi check up. Oh sudah, Inspektor Imran tadi pergi ke Bangi. Tak ada surat sebab dia merentas merentas daerah. Cik Man, kalau anda beli kurta macam mana? Boleh online? Cik Man tinggal baju Melayu sahaja. Kurta sudah habis. Baju Melayu. Kita orang bukan tak nak jual, takut pos laju sampai raya haji, ataupun mungkin takut sampai raya kedua tak sampai-sampai. So tak nak nanti fake hope kau tuduh Cik Man bagi fake hope merosakkan raya kau, menangis tepi kubur. Jadi maknanya lebih baik Cik Man tak jual, tutup order. Boleh Ramai yang order baju Melayu tapi tak berani sebab pos laju takut raya pertama sampai. Ustazah order pun tak sampai-sampai. Cik Man patuh, tapi orang lain Cik Man suruh keluar hantar makanan kat Cik Man. La ilaha illallah. Dia orang ni menganjing aku, Kak. Okeylah tu dek, baju untuk perempuan akak boleh jadi model. Dan akak saya masuk. Cik Man, kalau terlanjur cinta batal tak? Ni iklan. Salam Cik Man, betul ke tak? Alah, jangan sebut pasal orang lain. Jangan sebut pasal orang lain kat sini. Kita doakan kebaikan untuk semua. Ya Allah, kan aku dah cakap dah dalam IG live aku, jangan sebut cerita pasal orang lain. Cik Man buat berapa rakaat? 8 tarawih, 3 witir, 11 semua. Post lah pakai JNT. JNT ni apa, Kak? Masa JNT memang laju. Eh. Ya. JNT laju. Yang
Daus Bahtia. Ya Allah. Tadi kata nak stop dah. Okey, so maknanya nanti bagi cadangan lah dekat komen baju kurung ke ataupun jubah. Kurung. Kak, kalau akak kata kenapa pula baju kurung menjaga aurat? Kenapa jubah akak kata tak jaga aurat? Ha? Sebab baju kurung dia berpesak. Okey, saya buat jubah berpesak. Mana ada jubah berpesak? Oh tak ada. Jubah apa? Pesak ni, Orang Minang ke? pesak ni apa? Ya Allah, pula pesak tak tahu. Lepas tu dia pergi cakap pasal pesak. Pesak tu yang ada tepi-tepi empat segi tu. Ada ke orang pakai, ada 4 segi buat kena macam ni? Pesak. Okey. Saya pergi Google pesak. Letak kotak. Baju kurung tradisional. Bukan baju kurung moden. Habis macam tu saya buat, kalau saya buat jubah tu berpesak. Mana ada jubah berpesak, Ustaz? Buat kain solat budak 2 tahun. Kak, budak 2 tahun kain solat apa? Bengkok je. Dia kain kubur. Dia Okay. kain kubur. Cik Man berikan saya sikit nasihat kerana saya antara frontliner dalam sektor. Oh, frontliner Mak Alif. Ingat setiap kali awak bekerja, awak rasa risau, Allah akan bagi pahala kerisauan dan pengorbanan, itu bukan sia-sia. Okey, so kena berani, dan frontliner insya-Allah saling bergabung. Bila awak tengok yang lain-lain pun sama juga. Sebenarnya bila saat-saat terdesak ni, semangat itu menjadikan kita semakin berani sebenarnya. Ustaz tengok Korban Kasih, tak payah end live Cik Man. Cik Man kat mana tu? Ustaz, untuk Cik Man nanti ada designer buatkan jubah berpesak. Kau dia menganjing aku ni kak. Dalam rumah Ustaz ada berapa orang? Bunyi macam ramai je. Sebab masing-masing mulut mewakili 3 orang. Kak, jubah lelaki pun ada yang berpesak. Ke dia menganjing? Mana ada? Bukan tak ada pesak. Dia Melayu je. Baju Melayu yang ada pesak. Ustaz tu lah, Ustaz pakai baju Melayu. Cik Man buatlah baju untuk kaum wanita. Ya dek, Cik Man insya-Allah baju kurung ataupun jubah. Baju kurung ataupun jubah Cik Man akan buat. Bra je aku tak buat. Tu nanti Cik Man akan tulis dekat post, nak tengok komen undi sama ada baju kurung ataupun jubah. Orang Malaysia pakai Jubah melekat lah Cik Man, seksi. Oh lah kak, dia kata jubah melekat seksi. Cakap tak percaya. Bila dia cakap baru percaya. Habis kenapa? Dia cakap tadi. Jubah melekat. Lawa rambut. Okey, baju urung, baju kurung. Yalah baju kurung, kan baju kurung tu yang untuk raya kan. Tapi saya mesti yang buat betul-betul tidak mendedahkan aurat. Baju kurung takkan nampak bentuk kecuali orang tu pakai ikut badan dia. Kalau abaya kak, Abaya macam ni, still lagi nampak punggung. Abaya macam ni lah. Abaya kembang. jubah lelaki ada berpesak. Suami saya kat Mekah meniaga baju tapi pesak pun tak tahu. Aduh. Cik Man bagi nasihat untuk pelajar di musim PKP. Baik, kepada pelajar, anda semua sedang berjihad, berada di tempat menuntut ilmu kalau terperangkap. Tapi kalau dibenarkan balik, maka baliklah dengan selesa. Kalau takut nak balik, duduk je dekat situ. Tak ada masalah. Mana-mana pun raya tetap ada. Sebab raya ni bukan soal kita bergaul dengan manusia. Raya ni bagaimana hati kita mensyukuri nikmat Ramadan dan bagaimana kita mentakbirkan Allah, membesarkan Allah. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Okey. Cardigan ni apa kak? Aku memanglah aku jual pakaian. Aku baru je jual pakaian. Faham tak? Jadi aku bukannya fashion designer. Sebab ada staff-staff yang menguruskan. Waalaikumsalam. Amir, apa khabar Amir? Amir Masdi. Ustaz nak tanya, bila afdal baca Fatihah bersama-sama dengan imam atau selepas imam baca Fatihah? Kalau dalam solat, selepas imam baca Fatihah, waladdallin, amin, ramai-ramai. Lepas tu imam baca surah. Makmum baca Fatihah lah. Makmum baca Fatihah. Okey? Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, sembahyang berjemaah, makmum tak baca Fatihah. Sebab ketika imam baca surah, makmum mesti dengar bacaan imam.
Sebab apabila dibacakan Quran kepada kita ataupun kita dengar bacaan Quran, maka kita mesti dengar. Buat hoodie pun itu juga. Hoodie. Saya akan bincang dengan staf saya. Hoodie. Apa dia? Baju hoodie yang budak-budak pakai macam baju sejuk tu ada kepala. Oh, baju ni. Ni untuk raya. Tak pun kopiah sekali jahit kat belakang. Tak, baju kurung fleksibel lah. Fleksibel sebenarnya raya. Iyalah. Memanglah tak, bukan maksudnya ada yang jubah cari material. Jubah tak payahlah melekat. Tak cari yang material yang tak melekat. Alah Ustaz, perempuan kalau jubah ke jubah ramai tak perasan. Memang kalau dia kalau kain bukan jenis melekat pun bila ditiup angin ke apa ke nampak bentuk badan. Saya rasa jubah lagi seksi. Habis Baju kurung tak? baju kurung tak tiup angin. Baju kurung tiup angin tak Ustaz. Dia takkan nampak ni. Dia baju kurung ni dia ada pesak tepi, baju kurung tradisional tak? Nama kan dengan kain bersusun tepi. Tapi okey, yang akak tengok tadi dalam gambar tu itu lagi seksi lah kan? Itu lagi tak, maksudnya saya akan buat lagi lebar macam tu. Lagi lebar tu baju apa? Nampak sangat nak memakainya ikut bentuk. Tidak. Baju kurung tradisional. Dia lagi sopan. Cik Man dah tak berlakon ke? Shooting apa dek PKP ni? Tengah COVID. Nak buat drama apa? Corona. Tu yang Salam Squad tu je lah yang itu sempat selesaikan. Lepas saja habis PKP, sambung shoot untuk program lain. Cik Man, macam mana nak kuatkan iman agar tidak melakukan perkara mungkar? Jaga solat, doa banyak-banyak, bergaul dengan orang soleh. Cik Man, macam mana cara? Okey, jubah boleh tapi jangan buat ikut bentuk, buat lurus je. Apa kata esok Cik Man pakai jubah and baju korang esok? Cik Man, kalau kita baca Yasin setiap hari di pusat riba kita baca Yasin, kita doakanlah. Yang paling utamanya mendoakan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa boleh sampaikan pahala ke mereka tu, hadiahkan pahala. Buat baju kaftan. Biar kau suruh buat kain kapan. Jubah kalau angin nampak segala benda. Line underwear, bonggol-bonggol. Try buat scene MC tadi Ustaz. Betul. Aku dah tak ingat dah. Tapi yang lebih bahaya adalah kalota. Kalota ni apa? Kurung pahang kain A-line. Buat baju Melayu budak. InsyaAllah. Salam dari Sabah. Orang Sabah, apa khabar? Apa hukum solat laju-laju? Tak ada tomak nina. Batal semayang. Qadar solat yang terlampau banyak boleh buat secara duduk tak Cik Man? Tak boleh sebab qadar tu dia sama maqam dengan semayang fardu. Kecuali kalau kau memang sakit, tak larat, tak apa. Semayang wajib tak boleh duduk. Kalau duduk batal. Semayang sunat kalau sihat boleh duduk walaupun sihat. Okey, cukup setakat itu yang Cik Man dapat. Apa? Kak buka apa tu Kak? Kak buka apa tu? Baik Kak beritahu Kak. Kenapa ni Kak? Dia macam stop ni. Stop dah ni. Stop dah Kak. Baju kaftan pun okey Cik Man. Kaftan ni apa Kak? Apa tu? Baju kaftan saya pakai ni. Macam jubah lah juga. Jubah apa? Baju kelawar. Oh, baju kelawar. Saya dari Sabah. Okey, orang Sabah. Berapa kali dah Cik Man nak stop? Okey je. Cik Man memang. Macam mana nak kira untuk bayar zakat pendapatan? Adik pergi je dekat kaunter. Nanti kaunter akan tanya akaun bank berapa, ada simpanan kat mana. Pergi je. Bawa lah segala apa sumber harta. Nanti dia akan kalkulatekan. Bayar. Cik Man itu buat macam tu. Tak payah nak pening-pening. Dia akan tanya kebau berapa ekor ke kalau ada binatang ternakan kan. Tudung Cik Man, bacalah komen ni. Kalau saya buat tudung boleh? Lepas tu jenama yang besi tu Cik Man Collection. Boleh ke? Mood collection. Wow. Nama klasik. Cik Man, kalau tertelan kahak batal? Tak batal. Buat hoodie. Sabarlah dulu orang plan untuk raya. Cik Man jual kain kafan je lah. Kau beli Yang pertama guna Aiman. Terawih 8 witir 1 boleh. Cik Man, saya nak bagi air mangga padu untuk buka puasa.
Okey, terima kasih. Saya dari Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan lama Cik Man tak balik negeri sendiri. Pelik betul je nama Cik Man. Ustaz, apa status belum akil balik? Kalau budak tu dah makan macam-macam, memang kena cuci lah. Najis dia, cara menyucikannya ialah najis dengan air, hilangkan bau, warna dan rasa. Video call tadarus boleh? Boleh. Tudung nanti jaga ada muka Cik Man pula. Jangan ada muka Cik Man. Tak adalah. Cik Man jual... Cik Man collection. Satu. Tudung boleh guna nama Tapi saya akan pastikan nak cari Fatimah collection. Fatimah siapa? Nama Mak Ustaz Fatimah. Tak, saya terperanjat akak boleh tahu. Oh. Saya pernah cerita lah nama mak saya Fatimah. Fatimah binti Taat. Ingat akak Dah Ustaz yang cerita. Taat lembut. Itulah arwah mak saya tak sempat nak tengok saya. Arwah mak saya tak sempat nak tengok saya ada koleksi sendiri. Oh, mak saya kak. Fatih. Dah tak nak moden-moden. Arwah mak saya dia ada pakai baju macam baju kampung wanita budak tradisional tau. Ustaz, itulah baju Pulang Pahang nama dia. Ya Orang Allah, dulu Tuhan, suka ku rindunya. pakai. Aku cakap dari tadi degil berbenar. Tegak. Tengok. Tegak. Kau pakak. Bolehlah tu feeling-feeling. Kan teringat arwah mak. Bismillah. Oh, baju Kedah arwah mak suka pakai. Kak, yang tu baju yang Kedah. Tu Kedah kak? Baju Kedah Tapi Cik Man tak boleh lah nak promote Cik Man pakai baju tu. Maknanya Cik Man pakaikan dekat patung aja. Baju Kedah. Orang mak-mak dulu kampung-kampung suka pakai baju Kedah. Mak-mak kampung-kampung suka pakai baju Kedah. Mak saya. Arwah mak. Yalah, orang tua pakai baju Kedah. Tapi baju Kedah pendek Ustaz. Atas. Tapi bawah tu dia ada kain. Mak saya ada pakai kain. Pakai kain takkan tak pakai kain. Apa ke benda lah pakai kain batik kan? Benda lu Ustaz ni. Ustaz, apakah amalan untuk kita dapatkan rezeki yang banyak? Istighfar. Astaghfirullah. Allah akan makbulkan semua doa. InsyaAllah. Tapi semayang jagalah. Sazam pun jadi model. Model suara tak berhenti bercakap. Upah designer baju Kedah simple tapi cantik. Maknanya kalau baju Kedah dengan Pahang je ada tradisional kan. Negeri Sembilan tak pernah saya dengar baju Negeri Sembilan. Marah istana Ustaz cakap. Negeri Sembilan tak ada baju. Tak, baju Negeri Sembilan ada tak? Saya tak tahu. Mesti ada Ustaz masuk dalam museum. Oh, ada Apa dia? Baju Negeri Sembilan apa dia? Tak tahu. Oh, ada baju Negeri Sembilan ada Ditarik balik. Ustaz ni. Setiap negeri ada lah baju dia. Selangor pun ada apa semua. Kalau Ustaz tak tahu, Ustaz pergi masuk. Maknanya yang saya tahu Tak. PKP ni Ustaz tak nak balik kampung jumpa ni kawan tu Ustaz takut kan. Ustaz masuk museum. Masuk apa? Ustaz masuk museum. Ustaz terpaksa beli baju Negeri Sembilan. Tak faham. Ustaz tak nak balik kampung sebab Ustaz Risau. dua. Kerana Ustaz balik juga kampung tapi Ustaz pergi museum. Pergi review. Pergi museum. Buat apa pergi museum? Kaji sejarah baju Negeri. Museum kat mana? Negeri Sembilan tak ada museum Masya Allah. Museum tentera. Museum tentera, baju tentera buat apa? Kan Negeri Sembilan ada museum. Oh, museum negeri. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahalazim. Ini orang negeri murtad dia. Apa bang? Ini kena halau daripada negeri ni nanti. Kena halau negeri ni. Tak kena susu negeri bahaya ni. Tak ada nak slim fit Kau ingat aku nak buat baju untuk selera orang muda aja Pak An? Zip lah Ustaz, zip. Ni budak bayar dia, si Pak An ni kan, nak ketat-ketat nampak, nak konon-konon nak tunjuk six pack dia lah apalah. Nak slim fit.
Kena raikan orang yang perut boroi. Kena raikan orang yang... Pro-pro tu berbelah sikit. Sensitif. Okey, sorry. Okey, kena raikan abang-abang Roy. Kena raikan yang apa. Buat besar-besar lah. Nak slim fit konon. Acah-acah reva Iyalah Ustaz. Orang muda kena raikan. Yang muda diraikan, yang tua dihormatkan. Adalah Ustaz muzium negeri dekat Dokek Aras. Ada muzium negeri. Cik Man tak perasan. Dia yang bentuk Minangkabau tu. Aku tahulah. Aku tak perasan. Kadang-kadang masuk highway tu sibuk pemikiran aku tengok traffic light tak perasan. Cik Man boleh jelaskan syaitan dan nafsu di bulan Ramadan macam mana nak elakkan daripada buat maksiat. Jaga solat bulan Ramadan ni insya-Allah lah kita dipermudahkan untuk meninggalkan benda tu sebab kita dikurangkan makan. Jadi tak adalah saluran makanan kita tu dimasuki ataupun pengaruh-pengaruh yang masuk dalam badan kita tu dengan malasnya banyak makan. Sebab tu tarbiyah Ramadan. Syaitan diikat, insya-Allah itu kemenangan juga. Cuma kadang-kadang tabiat kita yang sebelum Ramadan tu terbawa-bawa. So kita kena kuatkan dengan tadarus, dengan solat tarawih, dengan bersedekah dan sewaktu dengannya. Okey. Udah budak-budak zaman sekarang slim fit Cik Man. Kak Suzaila. Cik Man, duduk mana tu Cik Man? Duduk dengan siapa tu? Kono singgah sekali-sekala. Iyo, Cik Man balik juga. Ni bukan orang ni 9 Saya orang ni 9. Cik Man, perempuan mengaji tanpa menutup aurat dengan sempurna boleh kalau tak ada lelaki yang bukan mahram ataupun ajnabi. Ustaz, kalau solat berjemaah memang kena baca Al-Fatihah selepas imam habis baca Yes, itu bagi mazhab Syafi'i lah. Maknanya Al-Fatihah tu bagi setiap rakaat. Kalau mazhab Hanafi tak wajib. Tak boleh baca Fatihah sebab masa imam baca surah kena diam dengar. Hantu tu syaitan lah dik. Mana ada hantu dalam Islam. Syaitan dikatakan diikat. Kenapa masih ada yang buat maksiat? Sebab Saiful, syaitan diikat tu ada yang pendapat ulama mengatakan bukan semua syaitan diikat. Dan ada pendapat yang mengatakan sebenarnya tak diikat. Syaitan bebas bulan Ramadan. Tetapi kuasanya dilemahkan. Jadi walaupun kuasanya dilemahkan, kalau dia boleh menggoda orang yang iman dia lemah, tewas juga orang tu. Kan? Kita jangan faham syaitan tu diikat macam tali rapia, tak boleh bergerak tu. Kurta boroi lah Cik Man. Cik Man macam mana nak tahu mandi wajib kita sempurna? Kau masuk bilik air, kau siram air. Mimpi orang meninggal apa maksud? Mimpi orang meninggal ni kadang-kadang mungkin kita teringat ataupun kerinduan, kita yang rindu. Jadi kita doakan dia waktu kita solat. Buat kurta besar-besar Cik Man, jenama boroi. Azman Roy. Saya tak nak ganggu Cik Man tu. Biarlah Cik Man tu jenama yang tu. Tapi di bawah Cik Man Collection tu ada edisi Tenggiri, Embun, Kasturi, Air Mata Air. Macam tu lah. Embun ni air kan? Embun air kan? Ialah air embun. Ya Ustaz, Qatrin ada. Nama kitab Sorof. Nama kitab. Bapak saya cakap Nama kitab grammar bahasa Arab. Tidak, nama saya guna Arab tu. Sebab saya Melayu asli. Ustazah Qatrun. Mimpi susukan bayi dalam... Mimpi ni Cik Man dah terangkan ada 3 mimpi ni kita. Yang pertama daripada Allah, yang kedua daripada syaitan, yang ketiga kerana terbawa-bawa sampai daripada alam jaga sampai kita terbawa dalam mimpi. Apa mewarnakan rambut atau inai rambut dan sah ke solat Cik Man? Sah kalau pewarna tu tidak menghalang air dan tidak dibuat daripada najis. Lawan nama produk lain. Couple haram kan Cik Man? Tengoklah kalau lepas akad nikah it's okay. Boleh ke buat cerita Nabi tapi gambarkan gambar Nabi? Haram. Cik Man dari semalam pelesit di rumah saya. Apa puncanya? Halau je lah. Cik Man tadi baru tengok Cik Man kat ketuk-ketuk Ramadan. Kat channel Singapore Suria. Itu yang dulu punya. Dengan apa ni? Masak lemak cili api. Okey. Iswan tengok Betul ke syaitan tak ada bulan Ramadan tapi jin ada? Semua benda jin. Syaitan dengan jin ni satu family. Satu family. Okey. Ada tak ada dia, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan diikat, tetapi tak semua diikat, hanya sebahagian.
Yang pangkat besar diikat, pangkat rendah dibebaskan. Ada pendapat yang kedua mengatakan mereka diikat tu bukan maksud yang kita faham ikat tak boleh bergerak. Bebas sebenarnya, tapi kuasa mereka dilemahkan. Macam mana nak halau semut? Rumah banyak gila semut. Assalamualaikum Ustaz. Macam muka Lee Dong Wook layak itu. Oh, minta maaf Dr. Azizi, Cik Man tak ambil call. Daripada semalam Cik Man tak ambil call sebab memang dah kurangkan call sebab takut nanti live akan terend. IG Cik Man ataupun memang IG generalnya secara umumnya ada masalah. So minta maaf, saya tak ambil VC call. Selama start daripada semalam, mungkin beberapa hari, mungkin esok ataupun tengok berdasarkan mana yang saya rasa saya nak ambil, nanti saya ambil. Sebab saya takut nanti Kang dia terpadam. Semalam saya dah ambil call. Malam tadi ada, malam kemarin ada. Tapi maknanya saya dah jarang untuk ambil call. Minta maaf banyak-banyak. Ataupun nanti kita set balik yang hari-hari yang lain. Salam, Cik Man saja tanya. Dr. Azizi Jaafar, nanti kita set semula. InsyaAllah. Saya selalu tengok Dr. Azizi buat filter tu kan. Buat filter, lepas tu cakap royak Kelantan. Ada tu drama balik tak balik anak derhaka. Saya nak jadi model baju raya Cik Man. Sudahlah Pak An. Kau punya sembang tu naik menyampah aku. Salam Cik Man, nak tanya kisah Nabi dengan pengemis buta tu sahih ke? Tak sahih. Yang orang Yahudi buta tak betul. Cik Man tak update IG kot. Update je. Kenapa pandang-pandang tak? Baiklah. Cik Man, kalau inai rambut sah tak? Tengok berapa kali dia tanya soalan. Aku kena... Jawablah Cik Man. Orang dah tanya. Kak, aku dah... Itulah, kena buat tajuk sebenarnya. Itulah cabarannya. Tolonglah jawab. Yang tanya soalan sama tu, Cik Man tak larat aku nak masuk uat. Cik Man, hukum percaya pada hadis palsu? Jangan, tak boleh. Kita percaya yang tu Nabi cakap, tak boleh. Cik Man, betul ke kalau kita minum air Arab 44 hari? Tak ada dalil. Cik Man, Ustazah Embun cantik tak? Cantik. Kejap lah Cik Man tunjukkan. Cantik. Macam Puteri Kayangan. Dia dengan Mimi Perry tu semua tempat yang sama. Akak kenal Mimi Perry? Sahur. Sahur. Ustaz, boleh ke buat live kat tanah perkuburan? Kau ni apa masalah? Kau ni Paris. Cik Man terawih seorang-seorang kena baca kuat ke? Baca setakat yang kau dengar je lah. Apa hukum karut walaupun dalam bilik tu semua perempuan? Kalau semua perempuan okey lah. Tapi janganlah sampai melalak sangat. Sampai jiran sebelah lelaki dengar. Fatihah kena keluar suara dek. Tak boleh baca dalam hati. Soalan mudah, pergi tengok YouTube. Assalamualaikum Cik Man, apa khabar? Sihat. Pak An, jangan jawab macam tu Pak An. Jawabkan aja. Tolong Cik Man jawabkan. Ustaz, kita minta ampun dekat Allah. Ampunkan dosa kita, solat kita tinggal. Allah ampunkan tak? InsyaAllah. Arif Hairi. InsyaAllah Allah ampunkan. Yang penting kita berusaha sikit-sikit ganti. Sikit demi sikit gantikan solat. Ustaz, Mimi Perry ajak Ustaz live. Terangkan istihadah. Istihadah adalah darah penyakit yang dia keluar lebih daripada batasan tempoh darah haid. Dan kalau sesiapa yang tak dapat bezakan haid dengan maknanya dia tak tahu bilakah hari haid dia berakhir, dia mungkin boleh bezakan melalui darah. Yelah, nikah tu maknanya kering apa semua tu. Ini kalau misal kata dia biasa 7 hari haid, sekali hari yang ke-8 tu ada darah lagi. Barangkali berdasarkan konsisten dia setiap bulan 7 tu, yang ke-8 tu istihadah. Tapi kalau dia tak menentu, dia boleh 15 hari, 16 hari keluar darah lagi, maka dia boleh bezakan antara darah haid dengan darah istihadah. So orang perempuan kena ambil cakna benda ni, kena ambil tahu pasal sifat-sifat dan ciri darah-darah haid dan istihadah. Supaya itu benda yang penting berkenaan dengan sah ataupun batal solat.
Cik Man, apa hukum kalau orang tegur, lepas tu jawab kubur masing-masing? Takabur itu. Takabur, berdosa tu. Dia menolak kebenaran itu berdosa. Wife saya mengandung, apa doa yang sesuai? Tak adalah doa khusus ataupun surah khusus untuk orang mengandung. Tapi suami boleh doa apa-apa sahaja dalam bahasa Melayu, kesejahteraan isteri. Kesejahteraan isteri, bantu dia dan suruh isteri memperbanyakkan baca Quran, sebut benda-benda yang positif, apa semua. Apa hukum main mercun malam-malam buta? Haram hukumnya mengganggu jiran. Nabi sebut, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan dia menyakiti jirannya. Main mercun, meletup-letup, ada jiran sakit jantung, besok kenduri arwah untuk dia. Maka benda ni boleh membawa kepada dosa. Kalau sama-sama jiran main? Kalau sama-sama jiran, dua-dua memang taman tu semua orang gila, tak apa. Tapi kalau semua sama-sama jiran main, kena ingat, orang kampung sebelah terganggu. Sebenarnya Ustazah Ambon tanya sebab beberapa hari lepas dia suruh Cik Man beli mercun. Tu kali pertama Ustazah suruh aku beli mercun. Selalu yang minta ni budak-budak. Allahu Akbar. Cik Man, apa hukum baca Quran guna phone tanpa wuduk? Boleh, tapi sebaik-baiknya wuduk lah. Cik Man, perempuan pun kalau solat baca Al-Fatihah kena keluar suara. Ya dik, kau ingat apa? Suara tu bukan mestinya kuat. Suara perlahan lah. Kirim salam kat Ustazah. Ada tentera kirim salam. Anis Farhana. Jangan main-main tentera. Wow. Cik Man nak tanya adakah benar bahawa Atlantis adalah kerajaan? Kena tengok baliklah apa istilah yang digunakan. Tapi Cik Man pernah tengok Aquaman dekat kerajaan Atlantis. Cik Man, puasa tapi tak solat. Sama macam orang berak dalam jamban, ada atap tak ada dinding. Cik Man mimpi baby tu orang kata disihir ataupun tak. Itu bergangguan syaitan sebenarnya. Bila bangun daripada tidur, yang kita mimpi yang bukan-bukan, kita ludah 3 kali. Ludah yang angin tu bukan ludah kahak kuning tu. Kemudian baca a'udzubillah. Okey. Cik Man kali keempat saya tanya, kalau mandi wajib after subuh still boleh puasa? Boleh, Kemis. Assalamualaikum Puan Azman, kunut dibaca pada malam 15 ke malam ke-16? Malam 15 ke 16 kak. Setengah lah kot. Sebab kalau dekat Mesir tiap malam. Berapa umur Ustazah Ambon? Oi, tak tahu dia ni pakai susuk apa. Susuk emas. Tengok Ustazah Ambon ni macam ambil PT3 dah. Dia atas Cik Man lah beberapa tahun. Wah. 50 dah. Cik Man, doa apa patut dibaca ketika hendak mengetahui setiap benda yang akan kita lakukan? Tak faham lah soalan. Cik Man, adakah mencuri dalam solat? Ada? Semayang laju-laju. Setiap benda apa yang akan kita lakukan, mana ada orang tahu benda apa, dik? Benda akan datang. Cik Man, apa hukum kalau kita bawa handphone dalam toilet, lepas tu azan berkumandang dengan surah dalam toilet? Kau tutup je lah. Tapi janganlah sambil pegang tahi tu kau. Pegang. Kalau salam Cik Man, tadi saya mimpi Cik Man. Cik Man rindu saya ke? Kau ni kan, Cik Man nak bagi tahu, kalau kita mimpi seseorang, orang tu tak rindukan kita. Kalau kau mimpi Donald Trump, takkan Donald Trump mimpi kau, rindu kau. Kita yang rindu orang tu, bukan orang tu rindu kita. Macam mana kalau head 2 kali dalam sebulan Cik Man, lepas minggu head? Okey, macam tu. Kalau head lah. Cik Man tak pernah alami. Maknanya yang penting ada head yang terputus-putus. Dia tanya, kau tanya head kat Cik Man macam kita pernah sama-sama head kat asrama. Maknanya kalau misal kata 3 hari dia head, lepas tu dia apa tadi, niqaq kan? Maknanya dia dah kering semua. Okey, mandi wajib. Lepas tu hari yang lusa dia keluar darah head balik. Cur. Maknanya berhentilah semayang. Itu kencing. Sorry. Kirim salam. Adik saya pernah mimpi Donald Trump. Pelik-pelik je Ustaz. Okey, 20 kali dah tanya. Ada. Cik Man minta maaf, Dek. Cik Man minta maaf kalau ada unsur-unsur yang apa ni. Kali ke-7 dah Cik Man. Okey, Farid Akil. Sudahlah, Cik Man nak stop dah ni. 5 minit lagi Cik Man, kalau orang perempuan
Cik Man, kalau orang perempuan dalam haid baca ayat Quran untuk ruqyah diri sendiri boleh. Boleh. Ada mazhab yang membolehkan orang perempuan baca baca Quran ketika haid. Cik Man, apa hukum panjangkan bulu mata? Boleh bawa solat ke? Kau nak panjangkan sampai mana, dik? Itu je bulu mata standard kau tak tumbuh-tumbuh. Ha? Cik Man. Ustazah Embun tu dah kahwin ke? Kak, nak jawab apa, Kak? Suami dia ada sebelah aku ni, ha? Sebelah kiri Cik Man. Anak bujang dia ada tengah main game PUBG, ha? Apa nama game dia tak tahu, yang potong-potong kepala tu. Apa nama game ni, Dek? Yang potong kepala tu? Dek? God of War. God of War. Tadi nampak dia bawa kepala pancung. Cik Man, malam 7 likur tu syirik ke kalau percaya? 7 likur tu, apa yang kau percaya? Adakah kau percaya roh balik ke rumah? Tak betul lah. Dia taklah syirik tapi kurafat. Syirik ni maknanya menduakan Tuhan. Cik Man, boleh tak bela janggut dan misai sekali? Boleh. Tak boleh bawa air arak masuk dalam rumah. Sebab itu mempersetujui keharaman. Bukan, yang ML tu, game ML tu, ada budak kasih. Dia kasih letak ada gambar Cik Man. Alah, mungkin biasa kot orang guna gambar orang lain. Ada beberapa yang aku tengok. Cik Man, kin salam dekat Ali ke-10 dan ni Cik Man. Cik Man, kalau swab test siang hari batal ke puasa? Tak. Pada pendapat Cik Man, pada orang yang putuskan silaturahim, kalau niat untuk berdendam, haram. Nabi dah cakap tidak halal kalau memulaukan saudaramu lebih daripada 3 hari. Cik Man, kalau dalam toilet tiba-tiba sendawa nak sebut apa? Tak payah sebut apa-apalah. Cik Man, kalau mimpi hantu macam mana? Daripada syaitan, baca a'udzubillah. Cik, apa dah, Man? Mimpi hantu lari. Cik Man, boleh ke tengok video orang baca Quran sambil pakai AirPod dalam toilet? Orang baca Quran tak boleh lah, dik. Maksudnya tengah berak tu hormatlah ayat Quran tu. Janganlah kau nak tilawah antarabangsa situ. Cik Man, kalau pakai baju Christmas, tak boleh pakai baju Christmas sebab itu pakaian agama. Cik Man nak tanya, kalau kita mimpi adik kita meninggal, apa maksudnya? Itu 3 tadi Cik Man. Ulang balik yang 3. Netizen tolong jawab balik, mimpi ada 3. Cara terbaik minta hutang, mintalah cara yang baik. Kalau lagi bagus, tangguhkan dulu. Lagi bagus, halalkan saja hutang kita pada orang lain. Tapi kalau banyak sangat, 30k nak halal. Cik Man, apa beza Islamisasi? Sebenarnya istilah-istilah ni tak ada pun. Arab tu mungkinlah. Islam ni adalah fitrah. Kita ada budaya Islam ni, budaya hidup. Bukan semesti Islamisasi ni tak semestinya pakai jubah. Islamisasi ni maknanya Islam tu satu agama yang sesuai pada semua tempat. Kita nak menggambarkan Islam tu adalah agama yang sesuai pada semua tempat. Bukannya orang Islam tu, kau Islam mana kain pelekat kau? Tak, itu masalah budaya. Yang penting Islam dia meraihkan setiap budaya. Cina ada Cheongsam. Kalau Cina tu masuk Islam, dia tak wajib buang ataupun tak semestinya kita suruh dia buang Cheongsam dia. Jepun budaya pakaian budayanya ialah kimono. Kalau dia kembali kepada Islam, dia boleh pakai kimono. Jadi bukan maksudnya Islam tu, Islamisasi tu mesti nak jubahkan, mesti pakai kopiah. Melayu ada tanjak. So maknanya dia still boleh pakai benda tu. Islamisasi ni kita katakan Islam itu adalah agama dan Islam itu adalah cara hidup. Dan Islam meraihkan semua bangsa. Cuma dalam masalah akidah ia agak ketat. Cik Man tak join ke grup suami masak apa hari ni? Nak join apa? Cik Man mana ada bini dek oi. Cik Man boleh ke solat tarawih sebelum? Ya. Kak, biar. Biar kes nak ambil. Saya selalu terperanjatkan dia tidur. Ya, terpenak tu, gaduh. Penat kan ni. Dia macam manusia lah. Bukan. Okey, Cik Man stop. Terima kasih banyak kepada netizen. Kita jumpa esok. Okey, kita jumpa esok
InsyaAllah doakan Cik Man, minta ampun, minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi